Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga membenarkan yakni mungkinnya orang mukmin melihat Tuhan mereka dengan tanpa cara, yakni tanpa tahu bagaimana melihatnya. Dan salah satu daripada perkara yang wajib kita beriman dengannya, yang ia termasuk daripada salah satu pegangan ahli sunnah wal jamaah, iaitu tentang melihatnya Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhirat nanti. Maka di sisi ahli sunnah wal jamaah, pegangan ataupun i'tikad di kalangan ahli sunnah wal jamaah bahwasanya jaiz, hukumnya adalah harus di sisi ulama ahli sunnah wal jamaah dalam seseorang itu melihatnya Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di hari akhirat. Maka kalau dalam perbicaraan tauhid, perbicaraan akidah, kalau kita mengaji pengajian Tauhid sifat 20 berkenaan tentang keharusan melihat Allah Ta'ala di hari akhirat nanti, itu termasuk dalam perbicaraan bab pada menyatakan sifat yang harus bagi Allah Ta'ala, al-jaizu fi haqqihi ta'ala, pada bab sifat yang harus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bila kita sebut berkenaan tentang sifat yang harus bagi hak Allah Ta'ala itu, maka Allah Ta'ala boleh perbuat apa sahaja sekalipun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sama ada perkara yang baik ataupun perkara yang buruk, ataupun perkara itu yang nampak dipilih oleh seseorang itu ataupun tanpa memilihnya, tanpa ikhtiarnya. Jadi sifat yang harus bagi Allah Ta'ala itu, Allah Ta'ala boleh buat setiap apa yang dikehendaki oleh Allah, boleh saja. Jadi termasuk dalam perbicaraan sifat yang harus bagi Allah Ta'ala, iaitu tak lain dan tak bukan pada perbicaraan ru'yatullah, melihatnya Allah Ta'ala nanti ketika mana di hari akhirat. Adakah kita nanti bila mana di hari akhirat dapat melihat Allah Ta'ala ataupun tidak? Maka di sisi ahli sunnah wal jamaah, karu'yatil mu'minin rabbahum bila takyif, harus melihatnya Allah Ta'ala itu di hari akhirat. Ini pegangan kita tuan-tuan. Di sisi ahli sunnah wal jamaah, maka di hari akhirat nanti boleh untuk dapat melihatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bagi siapa? Lil mu'minin, hanya bagi orang yang beriman, hanya bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di sisi ahli sunnah wal jamaah, di sisi ahli sunnah wal jamaah. Maka bila mana orang dia beriman kepada Allah ataupun di kalangan mukminin, dia beriman kepada Allah, akhirat nanti salah satu perkara yang kita imani iaitu dapat melihatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma tinggal lagi dapat melihatnya Allah Ta'ala di hari akhirat ni bagi orang yang beriman itu bagaimana? Bila takyif, tanpa cara, tanpa kaedah, serah pada Allah Ta'ala yang selayaknya. Wallahu a'lam. Cuma di sisi ahli sunnah wal jamaah menyebut harus untuk melihatnya Allah Ta'ala di hari akhirat. Cuma tinggal lagi bila takyif, tanpa cara. Caranya macam mana? Wallahu a'lam. Min ghairi jihah wala jarmiyah wala tahayyus, sama ada dengan tanpa arah, sudut, berjirim ataupun dan sebagainya. Bukan seperti mana kita melihat antara kita ini. Maka walillahi masali ala, itulah nanti keharusan kita dapat melihatnya Allah Ta'ala di hari akhirat, itu tanpa cara, iaitu tak tahu bagaimana kaedahnya.
Jika kita dapat lihat depan mata macam ni, itu wallahu alam. Kalau macam ini hak depan ni kita makhluk. Kita makhluk. Allah Ta'ala ni bukan makhluk. Allah Ta'ala tu khalik. Allah Ta'ala ni khalik. Bila kita faham status perbezaan antara khalik dengan makhluk, Allah tu khalik yang mencipta, kita ni makhluk yang kena cipta. Tahu tuan-tuan perbatasannya, perbezaannya, maka kita tidak akan bermudah-mudah untuk menyatakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu hal keadaannya sama dengan makhluk. Apa sama dengan makhluk? Makhluk ni berjisim, berjirim, berada di satu tempat, di sudut, depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan. Itu sifat makhluk. Maka kita tak boleh samakan Allah Ta'ala itu dengan sifat makhluk. Jadi nasnya, dalilnya, maka kita tak boleh nak samakan Allah Ta'ala itu dengan makhluk. Laisa kamislihi syai'. Allah Ta'ala sebut dah, laisa kamislihi syai', tidak sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Sama ada dari segi zatnya tak sama, dari segi sifatnya tak sama, dari segi af'alnya, perbuatannya pun tak sama. Apa yang tak samanya? Iaitu syai', makhluk. Syai' ai makhluk. Jangan samakan Allah Ta'ala itu dengan makhluk. Jadi walaupun di sisi ahli sunnah wal jamaah, akhirat nanti orang mukmin dapat melihat Allah Ta'ala, tetapi bila takyif, min ghairi jihah, tanpa kita tahu caranya, kaedahnya macam mana. Itu serah pada Allah SWT yang selayaknya bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana berdalilkan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 143, fa inistaqarra makanahu fasawfa tarani. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan, maka jika kamu tetap pada tempatnya, maka kamu akan lihat aku. Ini ketika mana permintaan Nabi Musa alaihi salam ketika mana di Bukit Tursina untuk melihat Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala menyatakan, unzur wahai Musa, kamu lihat gunung tersebut, bukit tersebut. Jika kalau kamu dapat lihat, nampak bukit tersebut, fasautarani, maka kamu akan dapat lihat aku. Maka dalam ayat ini dinyatakan ketetapan gunung bukit tersebut satu perkara yang jaiz, satu perkara yang harus. Maka oleh yang demikian, untuk melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu satu perkara yang harus juga. Jadi ini pegangan kita tuan-tuan ahli sunnah wal jamaah, akhirat nanti dapat melihatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, cuma tanpa cara, tanpa sudut, tanpa tempat, tanpa yang kita tak boleh nak samakan dengan makhluk. Itu hanya yang selayaknya bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dapat tahu, dapat pegangan, dapat yakin bahawa orang mukmin dapat melihatnya Allah Ta'ala di hari akhirat, itu cukup dah, memada dah. Tanpa kita banyakkan persoalan macam mana nanti, dekat mana nanti. Itu tak boleh. Kalau dekat mana, tempat mana, itu dah makhluk. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini maujud bila makan. Allah Ta'ala itu ada tanpa tempat. Jangan kita samakan dengan makhluk. Cukup memada pegangan kita, wajib kita mengimani adalah di sisi ahli sunnah wal jamaah, akhirat nanti kita dapat melihatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma kaedah tanpa cara bagaimana, wallahu alam, tu selayaknya bagi Allah Ta'ala. Wal haudi, dan perkara yang wajib kita imani juga, iaitu adanya haud. Haud ni kolam, ataupun kita panggil telaga. Wajib kita imani juga an ya'lama anna lahu haudan, bahawa perkara yang patut kita ketahui dan kita imani adanya, wujudnya kolam, telaga. Ni setiap orang mukallaf wajib imani tuan-tuan. Adanya akhirat nanti satu haud, satu telaga, satu kolam. Yang telaga, kolam itu
Allah Subhanahu wa taala sendiri berikan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita percaya, wajib kita imani. Setiap orang mukallaf bahawa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Rasulullah haudan, telaga, kolam. Maka sebab itu ulama menyatakan wajib kita imani bahawa adanya telaga, adanya kolam nanti di hari akhirat. Kerana berdalilkan ayat suci Al-Quranul Karim dalam surah Al-Kawthar, ayat yang pertama sekali. Apa kata Allah Ta'ala? Inna a'tainaka kawthar. Inna a'tainakal kawthar. Sesungguhnya kami, yakni Allah, memberikan engkau wahai Muhammad Kautsar. Cuma Kautsar itu dia memberikan makna yang lain juga. Kerana makna bagi Kautsar dalam bahasanya, dalam dari segi sudut bahasa, makna Kautsar itu al-khairul katsir, banyaknya kebaikan. Kebaikan yang banyak. Itu makna Kautsar juga dari segi bahasa. Dari segi bahasa. Jadi pegangan kita dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah bahawa telaga ni, kolam ni adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat. Di hari akhirat. Jadi bila mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diberikan satu telaga, satu kolam nanti di hari akhirat, maka barang siapa di kalangan umat aku yang dapat meminum daripada air telaga tersebut, maka dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Hilang hausnya tuan-tuan, selama-lamanya. Sekali minum saja, maka hilang hausnya selama-lamanya. Itu daripada mana? Daripada telaga ataupun kolam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi telaga ni, haud ini, kolam ini adalah khusus hanya diberikan oleh Allah taala kepada Rasulullah dan hanya diberikan minum kepada umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita nanti, walaupun kita ni umat Rasulullah di atas dunia ini, maka di akhirat nanti kita campur dengan semua umat-umat yang terdahulu. Daripada umat Nabi Adam AS, umat Nabi Nuh AS, umat Nabi Musa AS, umat Nabi Isa AS, semuanya kita dihimpunkan di tempat yang sama, di mauqif, tempat kita diberhentikan oleh Allah Ta'ala di padang mahsyar. Terhimpun semuanya, seluruh umat. Maka hanya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang diberikan minum daripada haud tersebut, daripada telaga ataupun kolam tersebut. Maka jangan sampai kita ni tuan-tuan, Allah Ta'ala dah berikan kita anugerah yang kita tak minta untuk menjadi umatnya Rasulullah, malangnya hari akhirat nanti di padang mahsyar kita tak dapat minum telaga Kautsar tersebut. Kita tak dapat minum daripada telaga haud yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah untuknya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu satu malapetaka musibah yang besar. Maka bagi siapa yang tak dapat minum telaga haud tersebut di hari akhirat nanti, bagi orang yang tidak menuruti ajaran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi orang yang enggan untuk menjalankan ajaran dan sunnah Rasulullah dalam kehidupan atas dunia, apatah lagi orang yang membenci sunnah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas dunia, maka dialah orang yang tertegah daripada dapat minum telaga haud nanti di hari akhirat. Sebab itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulul jannah illa abah. Semua umatku masuk syurga melainkan mereka yang tak mau ataupun enggan masuk syurga. Lalu kata sahabat, ya Rasulullah, man ya'bah, siapa tu di kalangan umat engkau yang tak mau ataupun enggan masuk syurga ya Rasulullah? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah.
Siapa yang taat kepada aku, maka itulah umat aku yang diberikan masuk ke dalam syurga. Wa man asa'ani faqad abah. Siapa yang engkar kepada aku, siapa yang tolak ajaran aku, siapa yang tidak mengikuti ajaran dan sunnah aku, faqad abah. Mereka itulah yang enggan, yang tak dimasukkan ke dalam syurga. Syurga tak masuk, Telaga Kausar lagilah pula tak dapat minum. Maka sebab itu bila mana dipanggilnya umat Rasulullah untuk minum pada telaga haud tersebut, maka bila mana ada segolongan daripada umatnya Rasulullah ketika mana nak hampir kepada telaga tersebut untuk diberikan minum oleh Rasulullah, maka dihalang oleh malaikat. Apa kata malaikat? Ya Muhammad, ya Rasulullah, ini orang ni dihalang, tertegah dia daripada untuk minum pada telaga engkau ni ya Rasulullah. Kata Rasulullah, wahai malaikat, ini umat aku. Kata malaikat, ya betul, ni memang umat kamu. Tetapi di dunia dulu, kamu kena tahu bahawasanya dialah orang yang mengingkari akan ajaran engkau. Dialah yang membenci akan sunnah engkau. Dialah yang tidak mengikuti ajaran dan sunnah engkau ketika mana hidup atas dunia. Maka hari ini aku menegah dia daripada minum daripada telaga haud ini. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Jadi tuan-tuan, ini salah satu perkara yang wajib kita imani, bahawa Allah Ta'ala berikan kepada Rasulullah di hari akhirat nanti haud, yakni telaga, yang siapa di kalangannya umatnya Rasulullah dapat minum air daripada telaga tersebut, maka hilanglah hausnya selama-lamanya. Apa hukum bagi satu orang yang tidak mempercayainya ataupun menolak tentang haud ini, iaitu ada segelintir yang kurang percaya ataupun tidak percaya dan menolak bahawa akhirat nanti Rasulullah diberikan oleh Allah Ta'ala telaga ini. Jadi ulama jawab di sisi ahli sunnah wal jamaah, yang pertama wajib kita imani bahawa Allah Ta'ala berikan telaga ini kepada Rasulullah. Cuma bila mana ada yang tidak mempercayainya, menolak akan kewujudan telaga ini, maka hukumnya fasik. Kata ulama, hukumnya fasik. Fasik ni apa? Berdosa. Dia Islam tapi berdosa. Dia Islam tapi selamanya tuan-tuan dicatatkan dosa dalam kehidupan dia. Itu fasik. Tidak dihukumkan kafir. Tidak dihukumkan kafir. Kerana daripada ayat Quran, inna a'tainakal kausar. Kausar itu maknanya adalah khairul kasir, banyaknya kebaikan. Bukan hanya makna haud saja dengan makna kausar tersebut. Jadi ini termasuk daripada bab akidah, wajib untuk kita imani, iaitu salah satunya wujudnya kolam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah di hari akhirat. Dan seterusnya wasirat. Sirat yakni jambatan ataupun titian. Kita panggil titian sirat. Kita panggil titian sirat. Dan salah satu yang wajib juga kita beriman dengannya, iaitu adanya sirat, adanya titian sirat. Itu perkara yang benar. Kita tak boleh menafikannya tuan-tuan, tentang adanya sirat. Maka ulama memberikan pengertian makna sirat ini disusun syarak. Apa dia? Jisurun mamdudun ala matnil jahannam. Satu jambatan, satu titian yang dihamparkan, yang mana di bawahnya adalah neraka jahanam. Itu maksud sirat dekat situ. Satu jambatan, satu titian, yang mana siapa hak lepas masuk syurga, tak lepas bawahnya apa tuan-tuan? Neraka jahanam. Neraka. Maka sirat ini adalah perkara yang benar, perkara yang wujud, yang ada. Dan semua orang tuan-tuan nanti akan lalui sirat ini. Semua orang akan lalui. Sebab tu antara tempat yang paling dikhawatiri oleh Rasulullah akan umatnya pada melintasi titian sirat. Pada kita nak melintas titian sirat ni, ini yang sangat dikhawatiri oleh Rasulullah
akan umatnya ramai yang tak selamat. Macam mana nak selamatnya tuan-tuan? Kerana disebutkan dalam riwayat bahawa sirat ini, titian ataupun jambatan ini bukan macam jambatan hak kita yang kita lalu tu, yang lebarnya mungkin berapa kaki je jambatan biasa, 30 kaki. Tak jadi masalah lah tuan-tuan, jalan kaki pun boleh, naik motor pun boleh, ataupun jalan macam sirkus pun boleh. Tetapi disebutkan bahawasanya sirat nanti di padang mahsyar yang akan dilalui oleh semua orang, dia punya halusnya tuan-tuan seperti mana halusnya sehelai rambut, dan bahkan lebih tajam daripada pedang. Kalau hak kita lalu dekat titi parit yang kecil tu pun, itu pun dah goyang-goyang, dah gementar, agak boleh lepas, tak boleh lepas. Ini kan pula tuan-tuan titian sirat nanti di padang mahsyar. Adakun min sya'r wa ahaddun min saif. Dia punya halusnya tuan-tuan, dia ibarat seperti mana sehelai rambut dan lebih tajam daripada pedang. Ini yang disebutkan masyhur gambaran tentang titian sirat nanti. Sebab itu sangat dibimbangi oleh Rasulullah, akan umatnya ramai tak lepas titian sirat ini. Ramai yang tak lepas nak melalui titian sirat ini. Maka tak lepas, na'udzubillah, maka masuklah dia ke dalam neraka Jahannam. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu melintasi titian sirat tersebut, risaunya Rasulullah kepada kita ni tuan-tuan umatnya, sayangnya Rasulullah kepada kita ketika mana Rasulullah melalui titian sirat tersebut, seperti mana disebut dalam hadis sahih, maka Rasulullah sering memandang ke belakang. Apa kata Rasulullah? Rasulullah doa, Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan umat aku. Ya Allah, selamatkan umat aku. Allahumma sallim ummati. Ya Allah, selamatkan umat aku. Sentiasa Rasulullah toleh ke belakang, melihat keadaan umatnya, macam mana kita nanti nak meniti titian sirat ni, selamat ke tidak. Rasulullah sentiasa doa kepada kita, Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan umat aku. Ya Allah, selamatkan umat aku. Maka sebab itu disebutkan dalam kitab Tauhid pelbagai cara orang nanti ketika mana melalui titian sirat ini. Ada yang berjalan, ada yang berlari, ada yang berkenderaan, ada yang selangkah saja, ada yang macam sirkus tuan-tuan, kepala bawah, kaki ke atas, ada yang merangkak, ada yang menyarap, ada yang macam hak sirkus tu pegang tali tu kat atas tu, badan kat bawah. Macam-macam cara. Itu semua mengikut apa amal dia di atas dunia. Ada yang tuan-tuan masuk ke syurga tu melalui titian sirat tu sepantas kilat, berdesup terus masuk. Ada yang selangkah je terus. Itu mengikut kepada amalan dia di dunia dulu. Maka disebutkan dalam kitab berkenaan tentang supaya mudah-mudahan kita dapat melalui titian sirat ini tuan-tuan dengan selangkah je. Dipendekkan titian sirat ni bagi kita dengan selangkah je terus masuk syurga. Iaitu bagi siapa yang melaziminya setiap kali lepas mayang, dia tidak meninggalkan membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. 4 kali. 4 kali. Setiap kali lepas solat fardu, itu lagi bagus. Kalau tidak tuan-tuan, pagi sekali, petang sekali. Pagi lepas subuh, petang lepas asar. Jangan tinggal. Maka barang siapa yang disebutkan dalam riwayat setiap kali, maksudnya lepas subuh dan lepas asar, dia dapat membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. 4 kali. Sejurus habis solat fardu subuh dan solat fardu asar. Ataupun kalau dapat setiap kali habis solat fardu 5 waktu, maka dibaca kalimah tersebut
4 kali, insya-Allah pada mana ketika dia nak melintas titian sirat, tuan-tuan, dipendekkan titian sirat tersebut sekali langkah jeji terus masuk syurga. Allahumma ja'alna minhum, mudah-mudahan kita daripadanya, tuan-tuan. Mudah-mudahan diberi juga kekuatan untuk mengamalkannya. Kerana para alim ulama salafus salih tidak meninggalkan amalan ini, tuan-tuan, semua kerana semua tidak ada jaminan untuk selamat. Tak ada jaminan, tuan-tuan. Siapa dia jamin? Dia rasa dah perfect dah sekarang amalan dia, iman dia dah mantap, dah perfect dah semua. Tak jadi masalah, Ustaz, kacang je. Saya berlari je, dia kata. Dah. Kerana saya dulu pelari pecut 100 meter. Tak, belum tentu, tuan-tuan, tak ada jaminan. Dah. Sebab itu Rasulullah doa selalu, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan umat aku, selamatkan umat aku. Kerana tak ramai, tuan-tuan, yang dapat selamat melalui titian sirat tersebut. Jadi perkara titian sirat ini perkara yang hak, perkara yang benar, ada nanti di hari akhirat. Maka wajib kita imani dan persiapkan, tuan-tuan, amalan kita. Semua orang akan lalui perkara tersebut. Semua orang akan lalui titian sirat ini. Dan seterusnya perkara yang wajib kita imani termasuk daripada perkara sam'iyat, iaitu waznul a'mal bil mizan, yang disebut sebagai mizan, penimbang amal kita, timbangan amal, penimbang amalan kita ini. Ini perkara yang hak, perkara yang ada diwujudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat nanti, yang dipanggil sebagai mizan, tempat timbangan amal kita. Maka ini juga salah satu daripada wajib kita beriman dengannya. Beriman kepada timbangan yang menjadikan tempat timbang setiap amal kita. Kerana dia termasuk daripada perkara yang disebutkan di dalam Al-Quran, perkara yang disebutkan dalam hadis, dan menjadi kesepakatan ijma' ulama' tentang adanya timbangan ataupun tempat penimbang amal kita nanti di hari akhirat. Cuma tinggal lagi, tuan-tuan, jangan duk bayangkan macam mana penimbang tu, besar macam mana. Kerana kita besar, macam mana orang nak timbang? Takkan nak di atas dacing yang sekarang tu. Itu bagaimana? Wallahu a'lam. Cuma Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wal waznu yawma izinil haq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Perkara timbangan tu, mizan itu di hari akhirat nanti ada perkara yang benar, perkara yang wujud, perkara yang ada. Wajib kamu beriman. Faman thaqulat mawazinuhu, maka bila mana nanti kita ditimbang nanti di hari akhirat, berat timbangannya. Kenapa berat timbangannya? Banyak pahala. Kenapa banyak pahala? Banyak amal salihnya. Maka bila mana ditimbang nanti, faulaika humul muflihun, pahalanya berat daripada dosa, maka mereka itulah orang yang berjaya nanti di hari akhirat. Wa man khaffat mawazinuh faulaika alladzina khasiru anfusahum. Tapi malangnya, kalau pahalanya bila mana ditimbang ringan, lebih berat daripada dosa, maka kata Allah Ta'ala, faulaikal ladzina khasiru anfusahum, mereka itulah yang rugi besar. Malang sungguh. Jadi macam mana kita kena fikirkan, usahakan, tuan-tuan, supaya bila mana kita ditimbang pada timbangan mizannya nanti di hari akhirat, supaya pahalanya lebih berat daripada dosa. Maka justru itu kata ulama, jangan tinggalkan taubat setiap hari. Setiap hari jangan tidak taubat. Jangan tidak taubat setiap hari. Jangan tidak istighfar setiap hari. Jangan tidak minta ampun kepada Allah Ta'ala akan segala dosa-dosa kita. Jangan bosan, tuan-tuan. Jangan jemu dengan taubat. Jangan jemu dengan istighfar. Mudah-mudahan menjadi asbab bila mana kita ditimbang pada timbangan mizan nanti, maka amal kita, kebaikan kita lebih berat daripada dosa maksiat yang dikerjakan. Walaupun dosa tu memang ada, tapi tidaklah sampai melebihi beratnya daripada pahala.
Tinggal lagi macam mana keadaannya, wallahu alam. Bagaimana nanti semuanya ditimbang setiap amal ibadahnya di sisi Allah Ta'ala di hari akhirat kelak. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seterusnya perkara yang wajib juga kita imani, termasuk perkara yang sam'iyat, wa akhzi suhufil a'mal, iaitu diambilnya lembaran-lembaran amal. Semua orang nanti tuan-tuan di padang mahsyar akan menerima buku amal catatan, yang mana di dalamnya termaktub setiap amal yang baik maupun yang buruk yang kita kerjakan atas dunia. Semuanya akan mengambilnya. Cuma orang yang mengambil buku amal catatan nanti, yang akan selamat bila ambil dengan tangan kanan. Itu mereka golongan yang akan selamat. Mereka akan selamat dengan cara mengambil, sudah tahu dah dia tu ahli syakawah ataupun ahli sa'adah, dia tu ahli neraka ataupun ahli syurga. Masa dia ambil tu, masa convocation tu nak ambil tu, dia ambil hak tangan kanan, selamat dah. Dan bukan boleh buat-buat tuan-tuan. Masa nak ambil buku amal catatan tu, ada yang ambil tangan kiri, ada yang ambil tangan kanan juga, tapi tangannya berpusing. Dia ambil cara belakang tapi dengan tangan kanan. Itu pun tak menunjukkan petanda yang baik. Jadi semua orang akan ambil buku amal catatannya nanti di hari kiamat, seperti mana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran, fa amma man utiya kitabahu biyaminih, maka adapun orang yang mengambil buku amal catatannya dengan tangan kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka mudahlah penghisapannya, sangat ringan. InsyaAllah dia tu ahli syurga. InsyaAllah dia tu ahli syurga. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri, siapa yang ambil buku amal catatannya dengan cara belakang, orang hok cara jalan depan ambil tangan kanan, dia cara ngunduh, ataupun tangan kanan dia berpusing tuan-tuan daripada belakang, fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira, itulah petanda dia tu ahli neraka. Na'udzubillah. Jadi perkara ini tuan-tuan, perkara yang hak, bahkan wajib kita imani. Semua orang akan diambil buku amal catatannya, maka diperlihatkan semua orang pada ketika itu. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemudahan, penghisapan yang mudah, kita dapat mengambilnya dengan tangan kanan dan menjadi asbab tuan-tuan kita dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Dan perkara yang seterusnya yang menjadi kewajipan untuk kita imani, iaitu berkenaan tentang wasyafa'ah, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkenaan tentang syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini perkara yang wajib kita imani atas setiap orang mukallaf tentang syafaat. Dan baginya terdapat beberapa syafaat. Dan akhirat nanti tuan-tuan ada pelbagai syafaat yang diberikan keizinan oleh Allah Ta'ala untuk kita mendapat syafaat. Syafaat sekalian Rasul yang lain, ada yang syafaat daripada sekalian para Rasul, ahli karabah, dan ada juga syafaat kepada ahli kerabat kita, dan orang mukmin yang lain, dan juga syafaat kepada orang mukmin yang lain. Maka perkara syafaat ini adalah perkara yang sangat penting tuan-tuan di hari akhirat. Kerana semua kita berhajat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita berhajat kepada Rasulullah? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang mana makhluk yang diberikan keizinan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan syafaat kepada manusia yang lain pada ketika itu. Yang mana pada ketika itu semua sekalian Nabi tidak mampu untuk memberikan syafaat, melainkan semua menunjukkan ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut sebagai syafa'atu mukhassah.
syafaat yang khusus yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak diberikan kepada nabi-nabi yang terdahulu. Jadi tuan-tuan, yang pertama sekali, apa yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasulullah syafaat, iaitu syafaat yang terbesar sekali, yang disebut sebagai syafaatul uzma, syafaat yang terbesar. Yang ini tak diberikan kepada nabi-nabi yang terdahulu. Ini penting ni tuan-tuan, supaya kita dapat syafaat yang terbesar, iaitu bagaimana Rasulullah boleh membantu memberikan syafaat hatta kepada umat dia yang dah hukum dah atasnya masuk neraka. Maka dengan syafaat yang terbesar tersebut, maka Rasulullah SAW boleh untuk mengeluarkan akan umatnya di dalam api neraka untuk dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan syafaatul uzma, syafaat yang terbesar ini tuan-tuan, pada mana ketika itu semua orang minta supaya Allah Ta'ala segerakan penghisapan, kerana dah tak tahan dah. Dalam keadaan yang huru-hara, dalam keadaan yang berempit, dalam keadaan yang ramai dihimpunkan daripada umat terdahulu sampailah umat Rasulullah, dalam keadaan ditenggelam dengan peluh masing-masing. Ada yang sampai parat lutut, ada yang sampai parat pinggang, ada yang sampai parat leher, ada yang sampai parat hidung tuan-tuan, dalam keadaan hampir lemas. Semua dalam keadaan yang dah tak tahan, maka minta untuk disegerakan penghisapan. Maka bila jumpa satu demi satu Nabi, semua kata bahawa aku tak boleh bagi syafaat, melainkan hanya yang boleh memberikan syafaat, segerakan penghisapan ini, melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua terdiam tuan-tuan pada ketika itu. Maka dengan kemuliaan baginda Rasulullah, maka dapatlah tuan-tuan disegerakan penghisapan. Maka itulah disebut sebagai syafaatul uzma, syafaat yang terbesar yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah, jangan jauhkan kehidupan kita dengan kehidupannya Rasulullah. Jangan jauhkan diri kita dengan dirinya Rasulullah. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang diberikan syafaat yang terbesar oleh Allah Ta'ala untuk kita selamat tuan-tuan di hari akhirat nanti. Syafaat, antara syafaat yang kedua selepas syafaat uzmah tersebut, syafaat terbesar, iaitu juga diberikan kepada Rasulullah jenis syafaat, iaitu mengeluarkan ataupun memasukkan umatnya ke dalam syurga bighairi hisab. Ada orang tuan-tuan, akhirat nanti dia masuk syurga, tapi dia masuk syurga tu tanpa hisab, tanpa dihitung, tanpa dikira amal dia. Ini special case tuan-tuan. Ini bukan VVIP, VVVVIP. Dia masuk syurga tanpa hisab. Dia masuk syurga tanpa hisab. Itu daripada mana? Daripada syafaat Nabi SAW. Maka ada segolongan yang Rasulullah memberikan syafaat kepada golongan tersebut, maka dia dapat masuk syurga bighairi hisab, tanpa ada penghisapan, tanpa ada perhitungan. Ini kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Mudah-mudahan kita pun dapat tuan-tuan, termasuk daripada umatnya Rasulullah dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab, tanpa ada penghitungan, perkiraan apa yang kita miliki atas dunia ini. Ini satu keistimewaan. Mudah-mudahan kita perolehi keistimewaan tersebut insya-Allah. Ada juga syafaat yang jenis yang ketiga yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasulullah, iaitu syafaat yang mana orang yang masuk neraka dikeluarkan semula oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dimasukkan ke dalam syurga. Maka ini syafaat jenis yang mana orang tu memang namanya tertera dah ahli neraka, maka dia tidak dimasukkan ke dalam neraka dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga ada diberikan syafaat nanti di hari akhirat. Ada juga syafaat yang jenis nanti Allah Ta'ala berikan kepada Rasulullah, yang mana Rasulullah akan berikan kepada umatnya
untuk ditinggikan darajatnya di dalam syurga nanti. Dia dah masuk syurga dah, maka dia nak dapat tinggi lagi darajatnya dalam syurga, maka perlu mendapat syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada golongan yang macam itu, tuan-tuan. Dan ada juga jenis syafaat yang mana orang ini memang adalah mereka kekal dalam neraka. Masuk dalam neraka, bahkan kekal dalam neraka. Cuma tinggal lagi dia boleh mendapat keringanan azab daripada api neraka. Dengan sebab siapa? Syafaat juga daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu kita mengetahui, tuan-tuan, dan perlu kita mengimani berkenaan tentang syafaat ini daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka usahakanlah, tuan-tuan, untuk menghidupkan sebanyak-banyaknya sunnah Rasulullah, ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita. Walaupun satu sunnah sekalipun, kalau kita dapat pegang sungguh-sungguh, akhir zaman ni, yang zaman penuh cabaran, zaman yang penuh fitnah ni, tuan-tuan, zaman fitnah ni, dapat satu kita pegang sungguh-sungguh, insya-Allah mudah-mudahan menjadi asbab kita mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat kelak. Kerana akhir zaman ni, tuan-tuan, nak pegang sungguh ajaran Rasulullah ni, zaman fitnah ni, bukan senang, tuan-tuan. Dapat satu sungguh pegang pun alhamdulillah, itu satu kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi. Man tamassaka bisunnati indal fasadil ummah. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang dapat pegang sungguh-sungguh, amal sungguh-sungguh sunnah ajaran Rasulullah ketika mana zaman kerosakan umat ni, zaman yang orang dah tak kisah, tuan-tuan, dengan agama, zaman yang pelik ni, zaman yang penuh kontra, macam-macam pelik, tuan-tuan, yang kita tak terfikir dah berlaku dah. Zaman orang dah tak kisah segan silu, tuan-tuan, dengan buat maksiat depan-depan. Tapi dia dapat pegang sungguh as-sunnah ajaran Rasulullah, dapat kekal istiqamah dalam menuntut ilmu, majlis ta'lim, dia dapat jaga, tuan-tuan, walaupun cabarannya besar, dugaannya besar. Insya-Allah, man tamassaka bi sunnatil inda fasadil ummah, maka dia diberikan pahala-pahala 100 orang pahala mati syahid. Pahala 100 orang mati syahid. Dah, nak kekalkan pakai serban ni pun bukan mudah. Dah, nak kekalkan pakai serban ni bukan mudah. Lagi pula tu bujang, belum kahwin. Oh, tak handsome dia kata. Tak adalah orang nak memikatnya. Oh, cabarannya besar. Lebih baik pakai cap daripada pakai serban ataupun kopiah. Tapi dia dapat jaga, tuan-tuan. Dia dapat jaga, dia dapat pegang, dia dapat amalkan, walaupun orang duk kata macam-macam. Dah, macam-macam, tuan-tuan. Hari ni kita ujian cabaran nak kekalkan istiqamah, amalkan ajaran sunnah Rasulullah ni, cabarannya besar, berat. Macam-macam, orang pelilah, orang kutuklah, orang sindirlah, macam-macam. Tapi dia dapat teruskan, tuan-tuan, pegang sungguh-sungguh, amalkan sungguh-sungguh, istiqamah, maka insya-Allah diberikan pahala yang sangat besar. Di mana pahala 100 orang mati syahid. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Dan ditunaikannya ancaman Allah Subhanahu wa taala seperti masuknya segolongan orang mukmin ke dalam neraka, akan tetapi mereka tidak kekal di dalamnya. Ini satu perkara yang berlaku juga di hari akhirat, yang perlu wajib kita imani perkara tersebut. Ada di kalangan orang yang beriman, orang Islam, tapi Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam neraka. Cuma tinggal lagi pada masa waktu ketetapan yang ditetapkan berapa lama, itu kehendak Allah Subhanahu Ta'ala. Selepas selesai, mungkin akhirnya dia akan masuk ke dalam syurga. Itu dengan sebab apa? Lantaran iman yang ada. Iman ni, tuan-tuan, akidah ni mahal. Dia tiket untuk kita masuk syurga, dan menjadi salah satu asbab bila satu orang dia masuk neraka dengan sebab dosa-dosa dia, tapi dia tidak akan kekal dalam neraka dengan sebab apa? Adanya iman. Maka ini pun salah satu bentuk syafaat yang diberikan oleh Rasulullah kepada orang yang beriman, tapi dia masuk dalam neraka dengan sebab dosa-dosa dia, tak ada nak taubat dulu, tapi mereka tidak kekal dalam neraka,
Kemudian akhirnya barulah dimasukkan ke dalam syurga lantaran dengan syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya kata Syekh Musannif rahimahullahu taala, perkara yang wajib kita beriman dengannya dan termasuk daripada perkara yang sam'iyat. Wal mautu fi'lullah wa in waqa'a inda sababin minal khalqi wa kullu ahadin mayyitun bi ajalihil muqaddari lahu wa yakbitul arwaha azrailu bi isnillah. Kematian itu adalah perbuatannya Allah, walaupun ia terjadi kerana ada suatu sebab daripada makhluk. Jadi salah satu perkara yang wajib kita imani tuan-tuan, iaitu mati. Semua orang akan mati. Semua orang akan menerima kematian. Semua orang akan melalui akan kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila ajal duk mai sampai ni tuan-tuan, tak cepat sesaat, tak lambat sesaat. Pasti akan menerima kematian. Jadi kematian ini adalah keputusan daripada Allah, perbuatan daripada Allah. Kita kena terima, suka tak suka. Tinggal lagi tunggu masa saja. Dan Allah Ta'ala jadikan kematian kepada hamba-Nya atas dunia ini melalui sebab. Hakikatnya tanpa sebab pun boleh. Cuma tinggal lagi kita duduk dipanggil darul asbab. Dunia ni, kita duduk atas dunia ni semuanya adalah dengan sebab. Nak kenyang sebabnya makan. Nak hilang haus sebabnya minum air. Nak dapat ilmu sebabnya belajar. Kita memang duduk darul asbab, tempat sebab. Memang kena guna sebab. Tetapi hakikatnya semua tu minallah, daripada Allah. Allah Ta'ala boleh membuat sesuatu tanpa sebab. Tetapi memang dah sunatullah, keputusannya Allah, kita hidup atas dunia memang kena guna sebab. Tapi jangan yakin dengan sebab. Itu semua sebab. Dia sakit jantung, mati kenapa tu Ji? Sakit jantung. Sebab sakit jantung. Sebenarnya memang dah ajalnya dah. Dah ajalnya dah sampai masanya. Cuma dengan sebab daripada makhluk. Aksiden, kemalangan, dah. Jadi semua tu telah diputuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan perkara tersebut bagi memudahkan malaikat Israel yang ditugaskan oleh Allah Taala yang mencabut roh-roh tersebut dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, supaya manusia ni tak nampaklah bahawa tu semua kerja malaikat Israel. Manusia ni akan memandang sebab puncanya daripada manusia, daripada penyakit, daripada itu, daripada ini. Tak nampaklah fokus kepada malaikat Israel. Maknanya tak adalah bermudah-mudah manusia ni salahkan malaikat Israel. Kalau tanpa sebab, dah pening kepala malaikat Israel tuan-tuan. Asyik kena tuduh je. Haji tu dah meninggal dah semalam Ustaz. Kenapa meninggal? Israel punya pasal lah. Oh, tiap-tiap hari berapa kali kena tuduh tuan-tuan. Israel punya pasal lah, Israel punya pasal lah. Dah. Maka sebab itu bila mana Allah Ta'ala berikan portfolio untuk cabut nyawa ni kepada malaikat Israel, asalnya malaikat Israel tak mahu. Malaikat kata, ya Allah, sudah tentu aku kena tuduhnya. Sudah tentu aku kena tuduh. Ini semua kerja malaikat Israel. Maka Allah Ta'ala bagi tahu, kamu jangan khawatir wahai Israel, aku jadikan akan kematian semua itu dengan sebab. Maka mereka akan terhijab dengan sebab tersebut. Tak nampak bahawa engkau lah yang mengambil nyawanya. Itu yang kita sampai sekarang lah. Kalau mati sebab apa? Sebab lemas, sebab COVID, sebab itu, sebab ini dan sebagainya. Selamat Israel. Tak adalah kena tuduh selalu. Hakikatnya adalah dengan kehendak yang disebutkan sebagai takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dah tahu dah semua tuan-tuan. Tarikhnya bila, masanya bila, tempatnya bila, tahu dah. Cuma tinggal lagi kita je yang tak tahu ni. Itu yang problem tu.
Tarikh lahir ada dah, tarikh mati tak ada. Kalau ada tarikh mati kan senang. Boleh standby tuan-tuan. Tak? Kalau contoh masing-masing dah ada tarikh mati, contohnya 28 Disember esok penuh ni tuan-tuan majlis ilmu, semuanya calon-calon jenazah sebab esok nak mati. Awak datang je malam ni, esok nak mati ustaz. Senang sikit lah. Tapi tak tahu. Supaya apa? Supaya Allah Ta'ala nak kita sentiasa berhati-hati, standby, sentiasa buat preparation, persediaan. Jangan lalai. Malaikat maut tak lalai tuan-tuan. Satu hari 70 kali dia ziarah kita. Satu hari 70 kali dia tengok kita. Tengok je. Oh, main Facebook ya. TikTok je memanjang. Dah. Malaikat maut main datang tengok. Tadi pagi tadi TikTok juga. Petang ni TikTok lagi. Oh, pening kepala. Dalam selimut bercahaya tuan-tuan. Tengok telefon je. Malaikat maut kata apa, nasib baik belum masanya. Kalau tak dah cabut dah tuan-tuan. Supaya kita preparation, bersedia bila-bila masa, anytime. Bila-bila masa saja boleh nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu maka kita kena buat sentiasa persediaan akan kematian akan menjemput kita, datang kepada kita bila-bila masa seperti mana yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap orang akan mati pada ajalnya yang telah ditakdirkan. Setiap orang tuan-tuan, suka tak suka kena terima. Sebab tu bila kita ngaji tauhid, kita sudah faham, kita sudah tahu dan kita sudah mengimani kematian pasti akan menerima. Cuma dengan sebab yang tertentu satu orang tu dia akan mati. Artinya apa tuan-tuan? Bila seseorang itu mati, sama ada kaum kerabat kita, orang yang kita kasih, yang kita sayang, kita bila kita belajar tauhid, kita tahu itu sudah sampai masanya. Kita tak meroyan. Boleh faham tak tuan-tuan? Kita tak mudah salahkan tu, salahkan ini, meroyan sana sampai 40 hari tak makan. Dah. Sebab orang tempat tu wajib belajar tauhid. Wajib kita belajar akidah. Sebab memang dah sampai waktunya, cuma berpindah tempat saja. Daripada dunia yang fana ni berpindah kepada alam barzah. Pindah tempat je. Dan kita semua akan jumpa juga. Jadi kalau dia mengaji tauhid, dia faham ni tuan-tuan, dia tak mudah meroyan. Dia tak mudah tuan-tuan habis kehidupan dia. Dah. Sudah tidak ada lagi erti saya hidup atas dunia ini ustaz. Kenapa? Orang yang saya kasihi sudah dicabut nyawanya. Jadi kurus kering. Ya Allah, tak makan, tak minum, tak semayang, habis semua. Mana iman kita? Tentang akan kematian. Sedih tu boleh, tak jadi masalah. Tapi dunia ni perlu diteruskan akan kehidupannya. Perlu kita teruskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau orang yang beriman dia faham, maka itu sudah ditakdirkan oleh Allah Taala, sudah sampai masanya ajal yang telah ditetapkan oleh Allah. Nak lari macam mana pun tuan-tuan, kalau dah tu di tempatnya, itulah Allah Taala dah tetapkan dah. Kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Bila mana masa ajal seseorang itu telah sampai, maka malaikat Israel pun tugasnya menjalankan tugas untuk mencabut nyawa orang tersebut. Maka dalam perjalanan malaikat Israel nak pergi ke tempat tersebut untuk mencabut nyawa orang tersebut, maka dia melintasi satu majlis ilmu yang diberikan tazkirah oleh Nabi Sulaiman AS. Maka malaikat pun duduk duduk sekejap majlis ilmu. Ni nak pergi je, tapi ada masa lagi, duduk sekejap dekat majlis ilmu tersebut. Malaikat pun singgah sekejap tuan-tuan, duduk dalam majlis taklim. Malaikat duduk, malaikat maut ni duduk sekejap, duduk dalam majlis Nabi Sulaiman AS tersebut. Maka tengah-tengah duduk malaikat Israel tersebut, malaikat Israel ternampak orang yang dia nak cabut nyawa tersebut. Tapi bukan di situ, di tempat sana yang telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Cuma tinggal lagi malaikat Israel tenang je orang ni. Awak dia ada kat sini, aku nak cabut nyawa dia, hak kat sana. Dia ada kat dalam majlis Nabi Sulaiman. Dia tenang rapat tuan-tuan.
Tengok je orang tu. Maka orang tersebut tuan-tuan dalam majlis Nabi Sulaiman AS, dia pun terpandang satu orang yang pandangannya tajam kepada dia. Maka dia pun tak selesa. Awak orang ni tengok aku je, dia macam nak makan je. Maka dia pun tak selesa. Dia jumpa Nabi Sulaiman AS, dia kata, wahai Nabi Sulaiman, boleh tak engkau pindahkan aku ke tempat yang lain, ke tempat yang lain daripada duduk dalam majlis ni, kerana aku tak selesa dengan satu orang tu, dia tengok je aku. Maka Nabi Sulaiman AS arahkan angin. Itu kelebihan Nabi Sulaiman. Semua di bawah jajahannya, angin, jin, semua di bawah penguasaan Nabi Sulaiman AS. Maka Nabi Sulaiman arahkan angin untuk bawa si fulan tersebut ke satu tempat yang lain. Dibawa pergi ke satu tempat. Maka sampai orang tersebut kepada tempat yang lain, maka dia rasa tenang, dia rasa lega. Alhamdulillah, orang tu dah tak tengok aku dah. Relax lah. Kemudian lepas habis daripada majlis tersebut, malaikat Israel pun pergi ke tempat yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala untuk mencabut nyawa orang tersebut. Sampai tempat tersebut, malaikat Israel terkejut. Dah ada dah. Tadi dekat majlis Nabi Sulaiman, rupanya dah ada dekat sana dah. Nampak tuan-tuan? Nak lari macam mana sekalipun, kita ni dah memang itu dah di tempatnya Allah Ta'ala cabut nyawa kita, maka itulah tempatnya. Orang tadi nak lari daripada malaikat maut tadi. Daripada majlis tersebut, dia pergi ke satu tempat. Rupanya tempat yang dia lari tersebut ada tempatnya dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu kita jangan lari. Kita tinggal lagi buat persediaan saja, preparation. Mudah-mudahan kita diberikan alamat, isyarat, tahu bila mana nak mati. Salah satu tuan-tuan, kalau nak tahu bila mana kita mati, ajal sampai, tak lain tak bukan amalannya bagi orang yang banyakkan selawat kepada Nabi SAW. Orang yang banyakkan selawat pada Nabi SAW, paling tidak tuan-tuan usahakan satu hari 1000 kali. Siapa yang amalkan istiqamah satu hari 1000 kali selawat, insya-Allah pada saat ajalnya nak sampai akan dimaklumkan, diberi isyarat bila dia akan mati. Biasanya orang yang kaki selawat ni tuan-tuan, insya-Allah dia tahu bila dia mati. Maka dia akan buat preparation, dia akan buat persediaan. Jadi sebab itu tuan-tuan, banyakkan selawat pada Nabi SAW. Banyakkan selawat. Amalkan kalau dapat 1000 kali. Satu hari 1000 kali. Kita dah akhir zaman ni tuan-tuan, memang kena banyakkan selawat pada Nabi SAW. Salah satu faedahnya, insya-Allah ketika mana nak mati, maka diberikan isyarat, petanda seseorang tu bila nak dimati, maka dia akan buat persediaan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu sifat-sifat orang yang mukmin adalah dia tidak takut dengan kematian. Dia suka dengan kematian, ternanti-nanti dengan kematian. Kerana nak bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Orang mukmin ini tuan-tuan, dia tidak takut, dia tidak ada kegentaran, tidak ada kesedihan dengan menerima kematian. Sepatutnya tuan-tuan, kita kena usaha sampai tahap begitu. Tak ada takut tentang kematian. Sebab tu para kekasih Allah Ta'ala ni, yang persiapannya Masya Allah, Tabarakallah, hebat, amalannya, selawatnya hebat ni tuan-tuan, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sikit pun mereka tak takut dengan kematian, sedikit pun mereka tak takut dengan sedikit pun dia tidak sedih dengan meninggalkan dunia ni. Tak ada. Tenang saja menerima kematian tuan-tuan. Ini di kalangan orang yang saleh. Apa amalan dia? Selawat pada Nabi SAW. Masalahnya ni, kalau ditanya pada kita, kalau esok mati ni agak macam mana? Sedia tak? Jangan buat pasal Ustaz. Jangan buat pasal. Dia kata, paling tidak pun lepaskanlah habis 2023. Dah, jangan buat pasal, dia kata. Sebab dia takut nak menerima kematian. Kita kena sampai dapatkan rasa suka tuan-tuan, tak sabar bila nak menerima kematian. Kena dapatkan tahap macam itu. Dengan banyakkan amal salih, selawat pada Nabi SAW. Selagi mana ada ketakutan, maknanya hati kita kotor. Ada kesedihan kerana apa? Banyak nak ditinggalkan. Rumah, kereta, motor, kebun, itu, ini dan sebagainya. Sebab apa? Bertepek dalam hati ni. Pangkat, jawatan, kebun, rumah,
Semua hak dalam hati. Sebab tu takut nak menerima kematian, nak tinggalkan tu sedih. Sepatutnya tidak begitu. Lepas tu bila mana yang saya kisah minggu lepas ya, Nabi Ibrahim AS, bila malaikat maut datang jumpa Nabi Ibrahim, kata, wahai Nabi Ibrahim, aku datang sekarang ni nak cabut nyawa engkau. Apa Nabi Ibrahim kata? Takkanlah sang kekasihnya nak cabut nyawa kekasihnya. Terus terdiam malaikat, tuan-tuan, nak jawab apa ni. Balik jumpa pada Allah Ta'ala. Ya Allah, Ibrahim cakap, takkan sang kekasihnya nak cabut nyawa kekasihnya. Jadi aku tak jadilah nak cabut nyawa Ibrahim. Dia cakap macam itu. Allah Ta'ala bagi tahu balik, bagi tahu kepada Ibrahim, takkanlah sang kekasih tak mahu jumpa kekasihnya. Malaikat maut jumpa balik kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, Allah Ta'ala bagi tahu, takkanlah kekasihnya tak mahu jumpa sang kekasihnya. Nabi Ibrahim dengar saja, wahai malaikat maut, sekarang juga kamu cabut nyawa aku. Terus tak sabar, tuan-tuan, sebab nak jumpa kekasih. Jadi sekarang dalam hati kita tak ada lagi tak ada lagi Allah, tak ada lagi Rasulullah. Sepatutnya bila ada, maka tak jadi masalah. Kita tenang menerima akan kematian. Maka kematian itu satu perkara yang wajib kita imani, yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala, dan ajalnya, tempatnya, masanya pun telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ditugaskan malaikat Israel akan mencabut roh-roh tersebut dengan biiznillah, dengan izin kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah, kesimpulan daripada apa yang kita bicara pada malam ini, yang pertama, tuan-tuan, wajib kita imani bahawasanya di sisi ahli sunnah wal jamaah, akhirat nanti kita akan dapat melihat, memandangnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma tinggal lagi tanpa cara bagaimana, wallahu ta'ala alam. Yang kedua, wajib juga kita beriman tentang adanya telaga haud yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi SAW. Dan juga perkara yang ketiga, wajib kita mengimani iaitu adanya titian sirat. Dan yang seterusnya, wajib juga kita imani adanya penimbang yang menimbang amal soleh kita. Dan yang seterusnya, wajib kita imani juga perkara semua orang akan mengambil buku amalan catatan nanti di hari akhirat. Dan seterusnya berkenaan dengan syafaat. Mudah-mudahan ini wajib juga kita imani perkara syafaat, dan kita mendapat syafaat daripada Nabi SAW. Dan juga wajib kita mengimani tentang perkara kematian. Perkara kematian ini adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan oleh yang demikian, mudah-mudahan Allah Ta'ala perkukuhkan iman kita, mantapkan akidah kita, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita bertambah keyakinan kita, kebergantungan kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan menjadi asbab kita mati husnul khatimah, akhirat kita dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga jangan tinggalkan amalan untuk mudah meniti titian sirat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. 4 kali setiap kali solat fardu 5 waktu. Mudah-mudahan kita dimudahkan meniti titian sirat dan dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Yang akan datang kita akan sambung, wa ala kulli mukallafin hafazatun minal malaikati yaktubunal a'mal, wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat, panjang umur. Kita jumpa nanti pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.